Assalamualaikum, selamat sejahtera. Berjumpa kembali dalam rancangan Bicara Kripto. Hari ni saya nak introduce sikit. Saya ada letak ticker dekat bawah ni. Dekat bawah ni harga-harga terkini Bitcoin real time price dan saya buat dalam ringgit Malaysia supaya semua, sebab viewer kita pun orang Malaysia, so senang nak relate. Okey. Jadi hari ni saya nak bawa satu topik yang sangat penting. Dalam video lepas pun saya ada cerita sikit lah. Dan hari ni saya nak buat satu pendedahan, satu pembongkaran tentang Bitcoin scam yang sedang berlaku di Malaysia. Saya buat pun sebab saya dapat info daripada kenalan saya. Jadi beberapa hari lepas saya jumpa kenalan saya sebab dia interested nak masuk cryptocurrency. Jadi Bitcoin dan Ethereum semualah. Jadi dia dapat satu panggilan ataupun offer untuk dengar satu taklimat daripada syarikat ni. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu syarikat yang panggil dia adalah ActionNote, actionnote.com. So ActionNote panggil dia untuk dengar taklimat. So dia pun ceritalah pasal ActionNote apa semua tu kan. So part yang dia cerita tentang Bitcoin apa semua, this based on apa yang kawan saya bagi tahu saya tu, tak dinafikan lah, memang betul technology wise. Okay, itu fine. Tapi yang saya tak setuju adalah kaedah melabur dalam Bitcoin. Kaedah melabur dalam Bitcoin tu yang akan menjadikan sesuatu aktiviti pelaburan Bitcoin tu scam ataupun tidak scam. Jadi dalam konsep ActionNote ni, kaedah pelaburan dia adalah satu kaedah yang scamming. Okay, first of all saya just nak bagi tahu yang ActionNote ni dia ada website dan saya akan buat run through dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa benda yang tak kena. Just dari website je kita dah tahu dah banyak perkara yang tak kena dengan syarikat ActionNote ni. Okay, so berdasarkan input yang rakan saya bagi tahu, dia kata ramai juga yang invest. Yang invest ni adalah orang-orang kampung, mungkin macam yang makcik-makcik, orang-orang yang agak berusia. Mereka ni sebenarnya minat nak tahu tentang teknologi baru. Tapi bila ada syarikat-syarikat yang tidak bertanggungjawab macam ni, dia dah lah orang nak percaya kepada teknologi baru tu pun susah. Tapi bila ada scammer-scammer yang datang yang merosakkan keadaan ni, dia jadi sangat payah. Dia akan memberikan satu fitnah kepada teknologi Bitcoin itu sendiri ataupun teknologi blockchain itu sendiri. Okey, saya tak nak cerita panjang lebih. Saya terus nak bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada website ActionNote. Okey, kita tengok website dia sekarang. Okey, so kalau kita tengok website ni, okay, saya scroll dekat atas Okay, actionnote.com. So basically yang ni standard lah Okay, dia akan letak home news, FAQ apa semua ni standard lah. Okay, so saya just run through. Dan dia kata dia ada buat referral system, and then orang kena invest. And then dekat sini dia kata dia guna teknologi Masternode. Lepas tu dia kata dia punya ni secure lah, kan, tu apa yang dia cakap lah. Okay, lepas tu dia pun tunjuk lah screenshot dia punya platform. Okay, dan dia tunjuk harga-harga cryptocurrency ikut pasaran. Okay, ni tak ada masalah lah nak tunjuk. Part yang saya nak cerita dekat semua ni adalah part ni, roadmap. So mana-mana company ni, kalau kita nak tahu company ni genuine ataupun company ni kelentong, kita tengok dekat roadmap ni. Ni antara clue yang kita boleh tengok. Tengok ni Q1 2008 dia akan release first version ActionNote. Okay, lepas tu Q2 2008 dia kata ActionNote beli server VPN untuk Masternode. Okay lah. Then Q3 dia kata ActionNote already get profit from Masternode. Ni apa yang dia cakap lah. Q4 2018 ActionNote buy new coin Masternode. Ni new coin Masternode Okay, sekarang kita check dekat CoinGecko. Sebab CoinGecko ni antara website yang reliable untuk kita check pasal ni. Okay, saya type Masternode. Tak ada, zero, nothing, elap, tak ada Masternode, tak ada. Jadi dekat website ni dia kata dia ada new coin Masternode. Ni dah kantoi dah. Then dia kata dia nak ActionNote update new version. Ni tak tahulah apa dia buat kan. Lepas tu ni dia, creation of decentralized marketplace. So bila saya type ActionNote decentralized marketplace, dia keluar apa ni? Open Bazaar, nothing to do with ActionNote decentralized marketplace. Even kalau kita buka pun dia lain. Dan kalau kita tengok, tak ada apa pun yang cerita tentang ActionNote ni ada marketplace.
Ini open bazaar, tak ada kaitan langsung dengan action note. Okay, so kita pergi balik dekat website ni. Roadmap dia sendiri dah menipu. Dia tak deliver. Lepas tu kita tengok ni. Okay, ni lagi satu saya nak tunjuk dekat website ni. Okay, so contoh katakanlah saya type dekat atas ni kan. Okay, FAQ kan. Okay, lagi satu tuan-tuan, pergi dekat bawah ni. Nampak tak? Company Legal Quick Link. Contoh, saya nak tahu siapa di sebalik action note ni. Saya pun klik meet our team. Pergi dekat FAQ. Saya nak tahu apa company ni buat. Tekan about us. Pergi dekat FAQ ni. Saya type, okay, siapa penasihat-penasihat untuk projek ni? Advisor. Pergi balik dekat sini. Okay lah, nak contact dia. Pergi balik dekat sini. Nampak tak? Even nak tengok, okay, white paper white paper ni selalunya kalau sesiapa nak buat projek cryptocurrency, dia akan publishkan white paper. Sebab dalam white paper ni dia akan cerita lebih detail tentang teknologi mereka, apa revolusi teknologi yang dia nak bawa. Saya pun klik white paper, tak keluar pun dekat FAQ. Jadi tuan-tuan, puan-puan, dekat website ni sahaja saya dah boleh bongkar dah apa yang tak kena dengan action note ni. Tak payah masuk program apa. Sebab apa? Website ni adalah first impression. Kalau nak tahu syarikat tu jujur ataupun syarikat tu scam, kita boleh tengok dekat website dia sendiri. Macam dulu saya buat pendedahan tentang Lavida Coin, tengok website je dah tahu dah banyak benda yang tak betul. Sekarang ni action note, Dan apa yang saya tak suka ni, bila ada company-company scam macam ni, mereka menunggang, ni bukan menunggang agama ni, menunggang teknologi Bitcoin. Sebab teknologi Bitcoin dia adalah satu teknologi yang ada reputasi yang sangat tinggi, kan? Ramai yang dah invest, ramai yang dah buat keuntungan, dan ada jugalah yang rugi. Tapi ramai yang dah ada buat keuntungan apa semua tu, mereka tidak melalui scammer-scammer ni. Sekarang ni kita kena tahu satu benda tuan-tuan puan-puan. Harga Bitcoin sekarang ni sedang naik. Dia mungkin naik dalam keadaan yang sedikit, tapi dia sedang naik. Market dia sekarang ni mendorong orang untuk membeli Bitcoin. Sebab tu saya tengok sekarang ni, bila kawan saya cerita, ramai makcik-makcik, pakcik-pakcik sanggup lagu berbelas ribu, berpuluh ribu untuk masuk dalam action note. Apa yang dapat? Mereka hanya dapat app. Dalam app tu akan tunjuklah berapa banyak Bitcoin yang dia beli apa kan. Tapi the real Bitcoin mereka tak dapat nak rasa. Sebab apa? Sebab bila kita beli Bitcoin, contoh kita belilah dekat Remitano ke, dekat Luno ke, dekat Synergy ke, yang ni semua memang diiktiraf oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Bila kita beli, contoh beli dekat Remitano, saya bayar dekat orang yang ada Bitcoin, orang tu pun transfer Bitcoin tu dekat saya, dan Bitcoin tu masuk dalam Bitcoin wallet saya. Wallet tu boleh ada dekat desktop, boleh ada dekat mobile, ataupun boleh ada dekat hardware wallet tu sendiri, Tapi dalam konteks ni, apa yang saya difahamkan oleh kenalan saya, bila masuk action note, dia kata bila kita dah bayar, contohlah dah bayar beli satu Bitcoin, Bitcoin tu tak masuk pun wallet tu. Dia kata dia akan letak dalam satu pool lah, and then ada kontrak lah dalam 7 bulan ke 6 bulan, saya tak pastilah berapa bulan. Ada few months tu terikat dengan kontrak, tak boleh bawa keluar Bitcoin tu, tak boleh nak transfer mana-mana. Dia kata dari pool tu lah akan buat duit apa semua. This is a Ponzi scheme, a money making scheme. Pak Man telur orang kata, kan? Jadi benda ni lah yang tak patut. Sebab contohlah saya bagi tahu satu senario, tiba-tiba dia kata 7 bulan kontrak, dalam masa 1 bulan harga Bitcoin naik 100,000 USD. Tiba-tiba orang tu nak keuntungan, sebab dia dah nampak dah harga tu naik, satu Bitcoin 100,000 USD. Boleh tak action note tu bayar terus dekat orang tu? Ataupun kata kamu terikat dengan kontrak 7 bulan, dan contoh 1 bulan tu naik 100,000, and then lepas 2 bulan drop balik. Sebab cryptocurrency ataupun Bitcoin, market dia adalah volatile. Dia tak kekal, dia tak naik je, dia tak turun je, dia ada naik, dia ada turun. Jadi Bitcoin ni bila orang invest, dia akan baca part mana yang naik nak jual, okey dia jual. Part mana yang turun dia akan beli. Jadi selalunya pelaburan Bitcoin yang tepat adalah melalui, kalau buat investment hodling, maksudnya beli Bitcoin lepas tu tunggu dalam masa yang lama, contoh setahun, 2 tahun, 3 tahun, and then jual. Contoh beli tahun 2014 dulu, lepas tu beli untuk dalam 100 USD,
tahun 2017 harga naik dalam 19,000 USD, jual. Okey, untung. Itu fine. Dia beli Bitcoin direct, tak ada melalui orang tengah. Orang buat Bitcoin ni pun sebab tak nak ada elemen orang tengah. Ini pula macam Action Note datang sebagai orang tengah, mengconfusekan keadaan, kan? Jadi benda ni tak patutlah. Ataupun certain orang dia buat macam day trading. Hari-hari dia buat trading lah, macam main saham, main forex kan. Dia tengok bila harga naik, okey, pagi harga naik, petang harga turun. Lepas tu malam naik mendadak, okey, dia jual malam. Macam tu okey, tak ada masalah. Jadi sekarang ni kita kena ada satu teknik yang betul dalam melabur dalam Bitcoin. Jangan melalui orang tengah. Kalau ada orang tengah nak cuba basuh kata kita buat ni jihad untuk tolong orang Melayu, untuk tolong orang Islam, itu bukan tolong, itu menipu. Itu menipu. Sebab kalau betul nak tolong, kalau dia kata okey, belilah dekat Remitano, ni link dia, okey, beli kat Remitano ni, boleh simpan, dan bila nak harga naik jual, boleh jual. Itu tak apa. Ini kata kita ada satu program, bagi saya Bitcoin, letak dekat pool apa semua, nanti ada profit, dapatlah dalam setiap bulan masuk profit, lepas tu boleh keluarkan. Itu semua scam, tak betul. Dan kalau betul, website tu sendiri sepatutnya dia dah ada clear instruction. Dia patut bagi macam open source, open source konsep ke apa. Ini tak. Dah lah dekat roadmap pun menipu. Nak tahu siapa the team behind, about us, semua tak ada information. Jadi dia jual air liur je, nak convincekan orang. Jadi benda ni tak tepat. Sebab saya yakin kita dah melalui banyak fasa-fasa scammer Bitcoin ni. Bitkingdom lah, Lavida Coin lah. Dan kalau boleh saya tak nak tuan-tuan ataupun puan-puan terpedaya. Sebab memang betul harga Bitcoin dia akan naik, dia tengah menaik, dia ada keuntungan, memang betul. Tapi cara nak masuk tu yang sangat penting, ya. Jadi sebelum saya nak cerita tentang cara nak buat keuntungan lah, apalah, banyak lagi benda yang saya nak cerita. Tapi yang pentingnya saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan sekarang ni, dengan harga Bitcoin yang sekarang dalam berapa harga dia ni? Dalam 47,000 ni, okey lagi lah. Tapi bayangkan bila harga Bitcoin mungkin naik sampai 500,000 satu Bitcoin, lagi banyak scammer akan datang, lagi banyak orang nak cuba cuba kelentong, cuba menipu untuk dapatkan duit tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekali bila duit tu hilang, company tu boleh cabut lari. Dengan sekali duit tu pun dia akan ambil juga. Mungkin duit tu dia dah convert dalam Bitcoin, Bitcoin tak masuk dalam wallet tuan-tuan puan-puan, dia akan sapu juga, ya. Jadi benda ni yang saya nak highlightkan dalam topik perbincangan kita hari ni ialah tentang scammer, ya. So Action Note ni mungkin satu company, mungkin ada 10-20 company dekat Malaysia. Wallahualam, saya tak tahu. Kalau tuan-tuan puan-puan nak saya tengokkan mana-mana company atau mana-mana company yang approach tuan-tuan puan-puan, drop dekat komen ni. Saya akan tengok saya akan scan through company ni, legit ke tak legit. Saya akan buat research sikit dan saya akan buat dalam video yang berlainan, Tapi dalam video ni saya nak tumpukan kepada Action Note. Dan kalau boleh share dekat siapa-siapalah yang pernah melabur dalam Action Note ke, ataupun yang hampir nak melabur dalam Action Note ke, kalau boleh jangan terpedaya dan jangan pandai-pandai nak recommend orang untuk masuk Action Note. Sebab kalau sekali dia dah lari, dia akan bawa duit korang semua dan habis melopong. Kalau tanya upline pun kata saya pun tak tahu, saya pun kena tipu juga. Last semua rugi. Yang untung siapa? Entahlah yang top level dekat Action Note tu lah kot, kan? Jadi inilah yang saya nak highlightkan. Dan mungkin dalam video saya yang akan datang ni, saya akan bagi tips macam mana nak tengok cryptocurrency ni kita boleh invest ke, atau cryptocurrency ni ada unsur-unsur scamming, sebab dalam pelaburan cryptocurrency ni, kita yang dekat Malaysia ni memang satu jenis scammer lah, tapi dekat international pun ada banyak company-company scamming juga. Okey, jadi sebab tu saya mungkin dalam video lepas ni saya akan bagi tips-tips macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak baca, nak tahu cryptocurrency ni selamat ke tak selamat. Kita tak payah cerita tentang nak berapa untung 1000% ke 10,000%. Sekarang ni kita nak bagi tahu macam mana cara-cara nak masuk dalam investment Bitcoin atau cryptocurrency dengan cara yang mudah dan selamat. Nanti bila tuan-tuan puan-puan dah start explore, dah pandai, dan bolehlah buat duit beribu-ribu, beratus ribu ke, kan. Okay, tapi inilah topik perbincangan kita pada hari ini. Dan saya mohon sangat-sangat
jangan terpedaya dengan mana-mana orang tengah yang ambil duit tuan-tuan puan-puan, katanya nak buat investment, tuan-tuan puan-puan akan dapat duit. Jangan. Kalau tuan-tuan puan-puan tak percaya dengan video yang saya buat ni tentang action note, tuan-tuan puan-puan bolehlah cek dengan Suruhanjaya Security ataupun Bank Negara Malaysia ataupun pihak berkuasa. Tanya sendiri dengan mereka, adakah selamat untuk melabur di dalam syarikat tersebut. Kalau cakap saya tuan-tuan tak dengar, fine, tak apa, tapi boleh cek dengan pihak berkuasa, tanya direct. Kalau pihak berkuasa tu kata jangan, maknanya sebab apa? Sebab memang clear cut, website tak tentu, audit pun tak tahulah dia buat ke tak buat. Dia sebenarnya nak buat syarikat cryptocurrency ni bukan mudah, dia ada banyak kriteria dia, dan sekarang ni bila Suruhanjaya Security pun dah letakkan garis panduan kan, even Luno pun kena patuhi garis panduan. Mana boleh orang tiba-tiba hari ni nak buat syarikat blockchain sesuka hati. Bukan syarikat blockchain lah, dia orang bukan buat syarikat blockchain, syarikat pelaburan. Dia buat syarikat pelaburan guna nama Bitcoin. Tak semudah itu. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah dalam video yang akan datang saya akan bagi tahu tips untuk tengok cryptocurrency dan cara kriteria-kriteria yang tuan-tuan kena tahu. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum, dan kita akan jumpa dalam video yang akan datang.